Kebakaran rumah bukanlah suatu perkara yang asing lagi bagi kita. Ia telah banyak mengorbankan nyawa yang tidak bersalah. Sehubungan dengan itu, kes kebakaran rumah juga semakin jelas menunjukkan peningkatan saban tahun. Oleh hal yang demikian, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran di rumah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan serba sedikit tentang Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia. Nama diberi Haikal Haris Hazimi bin Nordi. Saya menyertai pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia SMK Tun Ahmad Shah sejak tahun 2017. Pencapaian saya sebagai Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia SMK Tun Ahmad Shah ialah wakil pertandingan Brand and Brown di peringkat Zon 1 Sabah pada tahun 2020 dan wakil Kadet Bomba semasa lawatan sekolah ke Jepun pada tahun 2018. Cukuplah tentang diri saya, kita beralih pula kepada pengenalan Kadet Bomba dan Penyelamat. Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia merupakan salah satu badan unit beruniform yang ditawarkan kepada para pelajar sekolah menengah di Malaysia. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Para pelajar yang terlibat dalam program ini akan diajar latihan asas bomba seperti kawat kaki dan teknik-teknik asas penggunaan dan pengendalian hos. Mereka juga turut didedahkan tentang langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila berhadapan dengan kecemasan kelak. Itulah sedikit sebanyak tentang Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sebelum kita pergi kepada langkah-langkah pencegahan kebakaran di rumah, saya berpendapat bahawa ada baiknya jika kita menyentuh tentang punca-punca kebakaran di rumah terlebih dahulu. Apakah punca kebakaran di rumah? Baiklah. Yang pertama, suis elektrik. Kebakaran boleh berlaku jika suis elektrik lupa ditutup sebelum keluar dari rumah. Yang kedua, overload extension ataupun plug. Overload ini bermakna kita meletakkan beban yang berlebihan pada plug yang boleh menyebabkan liter pintas. Punca ketiga, dapur gas. Kebakaran boleh berlaku jika tong gas, pipe gas atau dapur gas bocor. Dan akhir sekali, ubat nyamuk atau lilin. Ubat nyamuk dan lilin boleh menyebabkan kebakaran jika tidak diawasi dengan betul. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada isi utama kita pada hari ini, yaitu langkah mencegah kebakaran di rumah. Perkara yang paling penting pada pendapat saya sekiranya ingin mencegah kebakaran di rumah adalah dengan memasang sistem penggerak. Jika boleh, pasang sistem ini di setiap ruang di dalam rumah, kerana alat ini akan berbunyi jika terkesan ada asap di dalam rumah. Langkah kedua ialah elakkan overload liter elektrik. Apabila menggunakan soket elektrik, elakkan penggunaan yang berlebihan sehingga membebankan liter elektrik. Dua langkah yang diberikan tadi merupakan langkah pencegahan yang paling efektif dalam usaha mencegah kebakaran di rumah pada pendapat saya. Sekarang kita beralih pula kepada tiga langkah lain yang tidak kurang pentingnya untuk dibincangkan, yaitu penggunaan suis ataupun plug. Cabut plug atau suis apabila tidak digunakan. Yang keempat, keselamatan di dapur. Berikan tumpuan sepenuhnya ketika memasak di dapur. Dan yang kelima, penggunaan lilin dan ubat nyamuk. Gunakan lilin dan ubat nyamuk dengan betul. Contohnya, elakkan meletakkan lilin atau ubat nyamuk dengan bahan mudah terbakar seperti langsir. Sekiranya berlaku kebakaran di rumah anda, jangan panik. Hubungi talian 991. Sebelum saya mengakhiri penerangan saya pada kali ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia kerana memberikan peluang untuk menyertai pertandingan montaj Faidril ini. Akhir kata, saya berharap agar maklumat yang telah saya sampaikan sebentar tadi dapat dihadam dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Orang dulu-dulu pernah berkata, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam usaha mencegah kebakaran di rumah agar dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Kerana malang itu tidak berbau. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.